Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rusmawi. Saya adalah konsultan keuangan Islamik yang menguruskan tentang simpanan jangka masa panjang iaitu unit trust Islamik, juga penulisan wasiat, hibah serta perjanjian aset perolehan bersama. Okey, hari ini saya nak terangkan secara ringkas mengenai siapakah golongan yang perlu untuk buat perihibah. Perihibah di asalnya seperti mana yang kita tahu ialah hibah ialah kita nak bagikan sesuatu kepada seseorang ataupun beneficiary ataupun kepada ahli keluarga ataupun kepada siapa yang kita kehendaki. Tetapi kita tidak mengharapkan apa-apa balasan kepada orang yang kita bagi itu. Contohnya, kita nak bahagikan rumah kepada anak kita, tapi kita tak boleh kata okey, saya bagi rumah ini kepada awak tetapi awak kena bayar bulan-bulan kepada saya. Itu bukan dinamakan hibah, itu bukan hibah yang namanya, itu perjanjian lain namanya. Okey, seperti mana yang kita tahu, terdapat pelbagai golongan yang perlu untuk buat hibah, tetapi ada juga kita tidak perlu untuk melakukan hibah. Yang saya akan sebutkan ini adalah golongan yang sangat-sangat perlu, sangat-sangat digalakkan untuk buat hibah. Okey, pertama adalah pemilik perniagaan. Pemilik perniagaan ni dia perlu lakukan hibah sebab bagi saya pemilik tunggal ni contohnya lah, dia adalah majoriti, dia memang melakukan proses untuk A to Z kepada perniagaan dia, dan dia tidak menurunkan sebarang ilmu. Ini contoh semata-mata ya, dia tidak menurunkan sebarang ilmu kepada anak ataupun kepada pelapis dia ataupun kepada siapa-siapa, dan ia adalah pemilikan tunggal sahaja, dan dia berniat jika dia meninggal memang dia nak bagikan harta di dalam syarikat dia tu kepada anak ataupun kepada suami ataupun kepada isteri. Itu memang niat dia, dan dia tidak berniat untuk menyambung lagi generasi untuk dia punya perniagaan itu. Itu contoh sahaja pemilik perniagaan tunggal. Okey. Yang kedua, jika dia memiliki anak di bawah umur. Jika memiliki anak di bawah umur, kita tahu anak di bawah umur ni memang tidak tahu untuk uruskan A to Z. Apakah itu harta pusaka, bagaimana nak uruskan. Jadi sebagai seorang ibu ataupun bapa itu boleh buat pre-hibah, boleh melakukan hibah kepada anak yang di bawah umur itu. Yang ketiga, memiliki anak istimewa ataupun kelainan upaya. Jika seseorang itu mempunyai anak OKU ataupun anak kurang upaya ataupun anak yang tidak dapat uruskan diri, dia boleh buat pre-hibah, dia boleh lakukan pre-hibah kepada anak OKU itu dengan bagi saya lah, dengan cara ada seseorang yang menjaga harta untuk anak OKU itu. Yang keempat, hanya memiliki anak perempuan sahaja. Jika memiliki anak perempuan sahaja, contohnya ada 5 orang anak perempuan. Contoh 5 orang anak perempuan. 5 anak perempuan ini akan mendapat 2/3 sahaja daripada bahagian faraid untuk dibahagikan kepada anak-anak itu. Maknanya 1/3 akan dapat kepada waris lain. Contohnya kalau ada isteri, kalau ada ibu, ada bapa. Anda kata ibu ataupun bapa tak ada, maka kalau tak ada bapa akan dapat kepada adik-beradik si mati. Okey, yang kelima, pasangan yang tidak dikurniakan anak, dia boleh lakukan pre-hibah dan dia boleh bahagikan kepada siapa hibah itu ingin dibahagikan. Okey, yang keenam, untuk golongan saudara baru. Golongan saudara baru ni macam mu'alaf. Dia tahu ibu bapa dia ataupun adik-beradik dia tidak berhak, adik-beradik yang bukan Islam tidak berhak untuk mendapat hibah itu, tidak mendapat hak
pusaka ataupun faraid itu. Maka dia hibahkan awal-awal, dia hibahkan kepada ibu bapa dia untuk mendapat harta dia. Itu tidak salah dalam Islam. Kita boleh memberi harta kepada ibu ataupun bapa yang bukan Islam. Okey, seterusnya pemilik harta berhasrat memberi harta kepada beneficiary tertentu. Contoh, okey. Kalian ada kawan baik. Kawan baik kalian ni memang membantu kalian daripada A hingga Z, daripada kalian kecil hinggalah kalian besar, dan kalian memang ada sesuatu harta untuk diberikan kepada beliau. Memang itu digalakkan untuk buat pre-hibah, untuk memberikan hadiah kepada beliau, iaitu kawan baik setelah kalian meninggal dunia. Okey, seperti mana yang saya cakap semalam, pre-hibah di asali, dia ada two way, dia ada dua kaedah, iaitu pertama, pre-hibah sehala dan pre-hibah dua hala. Kalau pre-hibah sehala ini, dia akan melibatkan pemilik pemberi hibah dengan as-salihin sahaja. As-salihin sebagai pemegang amanah gantian, dan jika melibatkan pre-hibah dua hala seperti mana yang saya kata semalam, jika penerima hibah itu meninggal dunia, dia akan patah balik kepada pemberi. Contoh, okey. Saya bahagikan kepada A, tetapi A ini meninggal dunia dahulu. Jika A meninggal dunia dahulu, maka jika saya buat dua hala, two way punya hibah, maka harta itu akan patah balik kepada saya jika saya buat dua hala. Okey, saya harap untuk video kali ini memberi penjelasan apakah itu pre-hibah dan golongan manakah yang sesuai untuk melakukan pre-hibah di as-salihin. Jika ada apa persoalan, boleh hubungi saya, Nurul Syazwani binti Rosmawi, di talian 011-2555-1269. Okey, untuk hari ini setakat ni dahulu. Jika ada persoalan, boleh hubungi saya. Dan yang baik itu adalah datang daripada Allah, dan yang buruk itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf jika ada yang tersinggung kata atau terlepas cakap untuk video kali ini. Semoga ia bermanfaat kepada siapa yang memerlukan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.